Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. Malam ini kita akan menumpukan isu berkaitan dengan bagaimana kita melihat agro makanan ataupun industri pertanian kita berdaya maju, berdaya saing, kerana isu sekuriti makanan merupakan isu yang amat penting dinyatakan dalam laporan-laporan ekonomi dan sebagainya. Malaysia perlu bergerak pantas menyerap segala kebergantungan kita kepada import makanan yang melebihi 73 bilion pada tahun lalu saja, pada 2022. Bayangkan, sampai kita pun tidak mampu mengeluarkan kubis, cili, daging lembu, daging kambing, banyak lagi lah sayuran-sayuran lain dan sebagainya. Belum lagi output makanan ternakan dan juga perkara-perkara berkaitan dengan pertanian seperti baja, seperti racun, seperti vitamin mereka dan sebagainya. Jadi untuk melihat perkara ini, untuk merealisasikan perkara ini, satu banci sedang dilaksanakan oleh DOSEM ataupun Jabatan Statistik Negara, bagaimana untuk kita lihat berkaitan dengan banci pertanian 2024 yang akan dikutip datanya untuk memastikan objektif pelaksanaan banci pertanian ini mencapai maksudnya sebagai perancangan dan juga pembangunan negara dalam bidang agro pertanian dan juga agro komoditi. Jadi untuk memastikan indikator sektor pertanian dan menjamin bekalan makanan pada hari ini dan juga meningkatkan taraf sosio-ekonomi rakyat di negara kita. Jadi untuk melihat perkara ini, 4 ahli panel sudah pun bersedia. Saudara Ramana K. Naidu sebelah kanan saya, seorang usahawan yang amat berjaya dalam agro makanan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Fairmox Plantation Sdn Bhd. Ramana, apa khabar? Baik, apa khabar tuan? Sekarang dah jadi Tokek Lembu Dah jadi Tokek Lembu dan juga dah jadi anak syarikat kerajaan negeri Selangor di bawah Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. PKPS. Alhamdulillah. Dulu Tokek Jagung Bijirin ke? Ya, betul. Dalam masa 3 tahun dah berubah Ramana sekarang. Walaupun tapi dia pakai kod nampaknya. Ini agropreneur yang moden. Jadi saudara Muhammad Al-Ahnaf Muhammad Roslan, ini agropreneur muda yang bertapak di kampung halaman mereka. Beliau sendiri di Terengganu, Ahnaflan Enterprise, betul itu? Betul. Apa yang Ahnaf buat? Dalam bidang apa? Fokus kepada sekarang ni cili fertigasi berpara, okay. hidroponik NFT, okay. lepas tu fertigasi meja dan ternakan madu keluduk. Cik Munir Rasim Abdullah, pengasas Gerasi Cili. Cik Munir, apa khabar? Baik. Macam mana program Intan kita? Ini yang terkini juga. Alhamdulillah, memang bergerak pantas sekarang ni. Dan banyak tempat dah saya nampak bergerak laju lah. Very good initiative. And then kita lihatlah seterusnya. Akan masa terdekat ni akan ada pelancaran dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Intan ni, adakah ia benar-benar akan melonjakkan sosioekonomi kumpulan B40? Ini sasaran kementerian kita lihat. Ya, betul. Sebenarnya sasaran memang B40. Jadi kalau kita lihat mekanisme ni sekarang ni adalah di mana saya nampak kat situ kita lebih belajar pada apa yang sebelum ni. Jadi kesilapan sebelum ni, jadi bagaimana kita menaikkan ekonomi diorang ni kepada satu tahap dulu. Jadi dia phase by phase lah. Jadi saya rasa satu kita panggil ni mekanisme yang kita bila kita masuk dan kita lihat apa yang kita buat dulu dan bagaimana untuk memperbaiki dan keterlibatan juga di sektor industri dan sebagainya. Jadi agak baguslah. Dr. Hawa, ini kerja orang macam ni, tapi adakah kita sudah bergerak pantas ke arah itu? Kita kenalkan Prof. Madya Dr. Hawa Jaafar, Fellow Penyelidik Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Okay, Assalamualaikum. Alright. Kalau saya ikut banyak teknologi ni nampaknya memang telah dibuat, sama ada sudah mature ataupun sedang berjalan. Tapi dia ada satu area yang mungkin untuk menyampaikan tidak sampai. Apa tu? Saya rasa ini yang perlu kita bincangkan hari ini. Jawapan ada pada diorang ni. Diorang mungkin lebih tahu sebab diorang berada di lapangan. Mana teknologi? Betul. Dia tak nampak teknologi. Pada kita teknologi ada, tapi mana dia antara perantaran ni? Apa yang missing link? Saya rasa ini pun telah kita bincang semasa persidangan sekuriti makanan. Okey, kami nak tahu resolusi yang banyak itu, tapi Dr. Awa simpan dulu. Bagi Cik Munir, kalau kita lihat Malaysia dah cerita pasal nak jadi pengeluar agro makanan ini bukan perkara baru lah, berdekad lamanya lah, daripada zaman Pak Lah. Perkenalkan balik kita dengar revolusi hijau kan. Zaman Datuk Seri Najib juga kita ingin mengurangkan import sekitar 50%. Tak berlaku, malah makin meningkat. Zaman COVID lagi teruk.
Kita tahu kita import kita hampir ke semualah. Jadi Cik Munir, adakah meletakkan sasaran sektor pertanian dan juga agromakanan ini sebagai high growth, high value ini sebagai satu pendekatan yang perlu dialu-alukan, dah sudah sampai masanya atau macam mana? Kalau kita tengok kepada dasar agromakanan negara kan, dan 2.0 dan sebagainya lah, ya. Dasar kita memang sentiasa cantik, tetapi bila kita nak implement tu, ya, seperti juga sektor-sektor lain, sebab pertanian dia bukan macam business teknologi ataupun software programming. Betul. Di mana dia tak terdedah kepada cuaca, tak ada pesticide. Dia satu tumbuhan. Tumbuhan ni esok daunnya mungkin ke sini, lusa mungkin ke sini daunnya. Dan benih yang ni pula lain. Jadi bila kita katakan bahawa adakah cukup ke tidak segala perancangan dasar yang kita keluarkan ni, sebenarnya kita kena baik tambah dan terus ditambah. Kita tidak mengatakan bahawa ini yang terbaik. Kita perlu. Contohnya IoT kan. IoT dah lama sebenarnya. Betul. Kan dulu orang panggil tahu senyum je. Jadi benda dah lama sebenarnya kan. Kalau saya sendiri terlibat dengan data ni dah lama 27 tahun. Dari segi software programming, e-government dan sebagainya. Dah lama dah benda ni. Tapi bila saya masuk pertanian, jadi saya nampak kat situ the missing link tu. So that missing link tu yang kita kena dedahkan bila orang kata IA lah, AI dan sebagainya. Kita ingatkan bahawa kalau kita masukkan AI, segalanya akan selesai. Tidak semudah itu. Ya. Dan kalau kita kata otomasi, mekanisme kasih ataupun apa lagi, you name it, teknologi kita pakai. Ya, jadi benda tu kita kena pick and choose, kena sesuaikan kita di lapangan. Tidak boleh kita pakaikan. Contohlah, bila kita buat website, adakah selesai masalah serangga? Tidak. Dan website itu adalah cuma media saja. Ya. Kalau kita pakai sensor, dia tidak menghentikan hujan. Hujan kan sentiasa ada. Kan, jadi itu benda-benda macam itu yang banyak sebenarnya kalau kita dibincangkan. Jadi itu yang kita kena tahu sebenarnya. Okey, itu sebagai permulaan. Bagi Ramana, lepas ni saya nak tanya Anaf ni orang muda. Ramana, adakah dengan keterujaan dalam bidang ini perlu kita raikan, mengambil kesempatan ini dengan cepat-cepatlah. Semua pihak ni cerita. Bukan Kementerian Dato' Sri Mat Sabu je sekarang ni. Faham. Kementerian YB Rafizi, Kementerian YB Nik Nazmi, Kementerian Keusahawanan, semua cerita pasal agromakanan. Nampaknya inilah masanya. Dan ada tekad politik yang jelas. Jadi adakah kita tidak perlu berlengah lagi dan perlu the whole system, the whole nation melihat perkara ini secara serius, tidak silo lagi? Okey. Berdasarkan pengalaman saya daripada tahun 2011 dan sini saya dah nampak banyaklah. Dulunya kita fokuskan kepada 3D. Dangerous, difficult dan juga dirty lah. Tanian ke situlah. Ya, betul. Tapi now more to the digitalization. So bila kita nampak benda ni, kita boleh nampak anak-anak muda ni memang kena ambil peluang. Sebab macam dulunya tu kita semuanya bergantung kepada labels. Tapi dengan current teknologi yang kita gunakan, kita nampak ada big data, AI intelligence and then a lot of things yang dah boleh help kita untuk memudahkan pertanian ni. So banyak yang saya nampak ni kat inisiatif Intan ni, macam kami sendiri salah satu anchor untuk buat program Intan di bawah IPR Damansara, di mana kami diberi peluang untuk membantu grup-grup B40 ni. So kita nampak high growth, high value punya inisiatif ni is very good. Sebab dia orang dah targetkan kita perlukan dekat 2,000 ekar. And then apa yang kita suggest adalah daripada membuat orang-orang baru, kita boleh educate farmer-farmer lama ni untuk menjadi lebih berjaya dengan current subsidi yang kita dapat iaitu inisiatif lah. Fund tu harus disalurkan kepada petani-petani yang telah pun bercimpung ataupun macam saya cakap, hero-hero yang tak didendang. Hero-hero yang tak didendang tu iaitu petani-petani ni haruslah diberi peluang. So itulah kami punya trend di mana saya nampak kita punya pada tahun 2022 tu kita punya 2021 tu kita punya import tu sahaja lebih kurang 63 bilion. Dan 2022 kita nampak lebih kurang 70 bilion. So kita boleh nampak trend tu meningkat secara besar dan itu adalah peluang untuk kita menjadi kaya dan juga peluang pekerjaan tu ada dekat situ. So kalau kita tak ambil peluang tu, kita akan miss the boat. We'll still have the job. Macam itulah ceritanya. Okey, Anaf, adakah sebagai agropreneur sekarang ini, macam-macam dah buat ni, ada hidroponik, fertigasi dan sebagainya. Adakah ada satu keputusan yang tepat anda berkecimpung dalam bidang ini? Bagi saya sebenarnya dari front 1, tingkatan 1, saya dah fokus kepada pertanian sebenarnya. Sebab masa tu kerajaan pun dia buat aliran pertanian untuk untuk sekolah menengah. Masa tu pun saya dah masa 2010 saya dah terlibat
Tapi mula-mula saya masuk tu macam yalah kita Kecilan macam lah, sambil-sambil. Ya. sampai sebab kita sekolah belajar macam kita masuk tu macam pertanian. Cangkul je boleh pertanian. Ya, itu je lah kita Itu punya je pandangan. mindset kita sebenarnya. Lepas tu lama-lama lama tu dia akan datang minat tu dengan sendiri. Sebab kita dah nampak future apa benda yang pertanian ni maju mana dari segi sekerti makanan. Ya. Lepas tu lepas pada tingkatan 3 saya masuk pula ke College Vocational Pertanian Cendor, Pertanian Cendor. Belajar kat situ sekejap, lepas tu masuk IPS. Dekat IPS itulah saya nampaklah maknanya sedikit-sedikit teknologi tu. Maknanya kita dah boleh adapt lah maknanya untuk keluar tu kita jadi bidang pertanian. Ya. Sebab masa saya belajar tu Graduate je terus buat pertanian, tak ada kerja-kerja makan gaji ya. tak ada. Sebab habis je modal dari IPS tu saya terus buka kebun. Bermodal dalam RM700. Oh, Buka je cari bakul kat pasar apa semua. Ya. Jadi Benda-benda tanam recycle je. recycle sebab saya memang Dah belajar pun kan. dah belajar. Lepas tu satu lagi saya bukannya latar belakang family pertanian. Oh, ya ke? Saya bukan. Bukan mak ayah sebagai petani ke? Bukan. Oh. Saya memang zero, tak ada apa, tapak semua tak ada pertanian. Jadi saya mula dulu depan rumah. Saja kutip baku-baku kat pasar apa semua. Siram manual tanam. Lepas tu sedikit demi sedikit, maknanya ada modal sikit saya upgrade Tambah sikit. lagi, Tambah lagi. Sambil saya tambah tu saya minta grant. Bawa grant dengan dengan Agropreneur Muda dengan Tube Penjana. Kat itu saya dapat serentak. Maknanya saya terus buatlah sewa tanah. 2 lot terus buat. Tak menyesal ya? Tak menyesal. Ini. Sebab dia sebenarnya dia minat dan saya fikir daripada saya kerja dengan orang. Ya, saya jadi token ni. Saya Bau tahu token macam mana kan, pening kepala juga ni Sebab kita bila kita kerja dengan orang kan, kita fikir baik kalau kita cabut rumput kebun orang, baik tak cabut rumput kebun Kita kita. sendiri, Kita sendiri. Jadi itu yang pegangkan saya. Puas. Jadi push balik tu untuk kepuasan tu ada ya? kepuasan tu ada. Jadi minat dengan itulah pada saya fikir macam itulah. Ya. Dan diri saya yelah cabaran tu memang banyak lah. Ya, biasalah. Sebab pertanian ni memang bukan pelaburan terus dapat duit. Betul menunggu Dia sikit kan. dia Ada masa. sikit. Sekarang berapa jumlah hasil yang dapat dikeluarkan dari kebun Anau? Dan di mana dijual? Siapa yang ambil pemasaran? Kilo Kalau ikut kilo ke tan ke? Kalau kilo tu tak sampai tan. Kalau untuk fertigasi cili sekarang ni dekat 800 kilo lah. Oi, dah boleh Sikit dah lagi. join ke Cili ni. Sebab saya pun kebun pun dah 2,000 polybag baru. Sikit baru. Lepas tu untuk sayuran berdaun dalam Kubis sawi dalam semua. 1 tahun enggak lah. 1 tan sebulan. Sebulan. Boleh dapat. Sebab yang hydroponic NFT tu memang hasil dia memang premium sikit lah. Sebab kita guna sistem yang teratur kan. Ya. Pengairan yang teratur semua. Jadi Tambah grade pun dia pun okey. Meningkat lah. Meningkat. Cik Munir, pengalaman Cik Munir, Cik Ramadan, Ramadan sama je ni saya rasa. Bermula depan rumah juga kan. Jadi bagaimana cerita macam ni menginspirasi agropreneur muda kita? Bagi saya betul lah tu. Dia kita panggil di bila dia nak buat sesuatu tu, kalau kita tak pegang kita tak tahu. Itu seperti biasa lah ya. Kemudian jiwa nak jadi usahawan tu. Saya bukan petani dia tak fikir petani ni, dia usahawan ni. Macam saya pun bukan petani juga. Jadi saya background saya engineering. Jadi petani juga ujung dia. Tapi bila kita nak menjadi petani ni, kita sebenarnya nama dia petani tapi sebenarnya dia agropreneur. Kenapa agropreneur? Sebab dia berniaga, dia bukan makan gaji. Jadi lepas tu bila saya buat program agropreneur ni, kena lihat bahawa anda sebagai seorang usahawan. Bila dia pergi ke situ, dia tak buat kecil lah. Dia akan makin naik, makin besar. Macam kawan kita. Daripada sikit-sikit dia simpan duit dan seterusnya. Mungkin bulan ni tak ada duit. Bulan depan banyak sikit. Lepas tu tak ada duit. Betul tak? Kadang-kadang air tak cukup. Mungkin ada bil yang kena bayar. Lepas tu ada banyak duit pula. Buat ladang lain pula. Mungkin lepas tu dapat pula tender kerajaan pula. Mungkin supply. Kantin sekolah ke apa. Mungkin dapat pula. Jadi usahawan ni dia punya income dia bukan dah 1 hari bulan. Bukan 7 hari bulan. Mungkin tengah bulan. Dan mungkin dia tak ada duit hujung bulan. Kerana dia memikirkan
benda dia nak jual tu. Dia tak tahu bila dia akan pergi buat grocery. Macam saya, kadang-kadang 15 hari bulan, kadang 3 hari bulan, saya tak ada hujung minggu dan saya tak ada hari Isnin. Jadi segalanya adalah seperti usahawan. Jadi bila kita develop Jadi mentaliti macam ni memang betul ya, kita tak jangan boleh berbalik-balik dah. Ya, sebenarnya dalam berniaga ni, saya selalu pesan anak muda saya, bahkan staff saya yang sekarang jadi usahawan semua, saya kata dalam perniagaan ni jangan ada reverse gear. There's no reverse gear. Ramona dah banyak Bila kali. tekan D je, kan, maknanya kena pergi ke depan dan ke depan sebab cabaran ada kat situ. Kengkangan kewangan, kengkangan modal, cuaca dan you name it. Jadi dalam pertanian saya nampak ada sedikit perbezaan pertanian dengan bila kita sebagai seorang contoh kita buat kontraktor IT. Ya. Tak sama dengan pertanian. Pertanian ni jauh sedikit perbezaan. Bagi saya kalau IT saya cukup senang. Sebab kita boleh kata hari ini saya nak siap 10 program. Kita boleh buat projection kan? Ya, boleh buat projection. Hujan, programmer masih duduk dalam bilik. Ya. Tapi kalau kita buat pertanian, fertigasi contoh. Kalau hujan, duduklah menunggu hujan tu habis. Lepas tu baru meracun pagi tadi, petang kena meracun balik pula contohnya. Sebab hujan kan. Jadi benda-benda macam tu yang cabaran dia agak kuat lah. Jadi maksud Dr. Hawa, di kalangan petani kita sejak kita merdeka hinggalah hari ini, mindset ini adakah masih sudah menjadi satu yang dominan ataupun menjadi satu yang minoriti di kalangan petani kita? Kalau Ramana kata tadi, ramai lagi yang petani-petani yang tidak didendang, tetapi mereka ini tidak memiliki mindset seperti Anaf, seperti Ramana dan juga saudara Munir. Yang ini kita lihat memang ramai petani. Betul. Ataupun satu Malaysia ni daripada Sabah ke Perlis. Kita pun selalu bertanya apa jadi dengan mereka ni. Okey. Kalau kita tanya mereka secara terperinci, memang mereka berkendakkan kemajuan. Betul. Dan kejayaan. Nak kaya. Memang dah. Tapi itu yang saya cerita, the missing link tadi kita bercerita berbual tadi banyak juga missing link. Apa yang missing di situ? Teknologi dah ada, bahan-bahan semua dah ada. I think pakar-pakar yang boleh turun pun dah ada. Tapi yang kita lihat dalam masa terkini ni di bahagian teknologi adoption tu yang sedikit missing di situ. Bahagian pengembangan kita tidak exploit, tidak membesar. In fact, kalau kita tanya, bahagian pengembangan ni memang macam terkubur. Stagnan lah langsung. Stagnan. Ya. So apa jadi? Ini yang dalam macam dalam apa jadi dekat persidangan UPM, itu. apa jadi dekat Mardi, apa jadi dekat Institut Pertanian dan sebagainya? Okey. We have to understand status memang UPM membuat research in agriculture. In fact memang kita banyak research agriculture, alright, tapi our main aim the research agriculture ni kita nak taburkan melalui pengembangan kita. But pengembangan kita melalui researchers yang ada. Right? Sebab unit pengembangan kita pun at one time sudah dipangkas. That was long time ago ya. Sebelum tu memang ada. Masa ada tu zaman kegemilangan UPM Universiti untuk Pertanian. extend untuk the research technology adaptation to the people. Sebab kalau petani ni kita tak boleh letak tanam macam ni. Tak boleh. Sebab tak semua orang mungkin macam saudara Afnan ni tadi yang ada dalam diri dia motivasi sendiri. Yang lain bila tengok tu dia cuba nak ikut, they may not know. Itu sebabnya dia kena pimpin A sampai Z. Kena pimpin, kena belai. Alright? Yang ini kita kata dibuat oleh ejen pengembangan. So dalam UPM, ejen pengembangan ni ada tetapi semua terduduk di dalam fakulti dan juga di dalam pusat-pusat. Alright? Dia ada. Saya sendiri buat pengembangan. Tapi we must remember also UPM ni kita terhad juga dari segi ongkos kita. Dana kita, because we are not like Kementerian Pertanian, kalau Marti ke DOA ke they have that dana. Ours terhad, but even that we are actually berjaya juga to extend certain things. Umpamanya saya rasa projek lupa projek apa whole Malaysia dia buat that was during NKA punya time. Dia ambil 100 orang, memang orang miskin. Dia letakkan di dalam di satu agriculture bermodern tinggi, which is very good. What fail actually, the anchor company tidak memberi that pengembangan technology adaptation. These people are not from agriculture base. Memang dia kata memang dia hendakkan, tinggal lagi tak boleh dibuat sebab dia sendiri pun tak tahu.
So ini saya tengok, Missing link yang kalau besar, kita tengok, ini dia the missing link. Ya. Alright? Ya. Kita kena asuh, kita kena buat. Alright? So, kalau saya boleh bawa satu lagi, Silakan. if you would mind. You were talking about Chile just now, berapa? Dalam 36. 36% saja. Alright. yang kita But do you keluarkan. know, halia 14% sahaja? Betul. And we eat a lot of halia. Alright? Kita Kita import import close to 85%. 87%. Nah, itu dari itu 87%. Tambah sikit lagi. And kita makan between 1.7 to 185 kilogram per head. But still, is there dana? Kita dah letak dana, but still orang berfikiran, mungkin orang yang beri dana berfikiran, alah halia, cipcai saja. Ya, murah. Alah cili, Betul, alah kita bawang. import, ya. Tapi ini yang bermilion-milion yang kita Bilion-bilion ni, import. betul. They can't believe it. Ini masalah terbesar sekarang across all agencies lah. Ya. So macam kita sekarang kita lihat di Bentong ya. I want to share. Bentong sekarang Accession Bentong worldwide known to be the best, Halia. one of the best variety. Even the latest one China dia dah tengok Bentong against variety-variety yang ada di China. Tak boleh lawan Bentong. Way before that in the 70s it was in New Zealand. So kita tahu Bentong memang mempunyai that ciri. Itu nombor satu. Alhamdulillah dengan adanya COVID itu, kadang-kadang ada musibah, ada banyak perkara yang baik. Opportunity, ya. Okay. Masa COVID, the white countries, the white people's countries, America, all these Yeah, Europeans, European, yeah. they know that ginger, halia ni, dia memberikan antioksidan dan bahan-bahan yang di dalamnya yang boleh meningkatkan immunity. Immune system. Yes, alright. And because of that, in 2020 alone, close to 200,000 tons of ginger bawa ke Europe. Alright. And not only that, AEIA, Agen Nuklear Antarabangsa dan juga European Union EU ya, duduk nak lihat bagaimana kita nak keluarkan benih ataupun jenis halia yang very high. We have it in Malaysia. Yeah. So this is what we should propagate the idea. Okay. But ada masalah dengan Betul. Bentong. Okey. Okay, saya berhenti di situ. Ramana, macam mana kita nak bergerak ke arah itu? Kalau kita nak cerita, saya rasa banyak cerita dah yang sukses berkaitan dengan benih, tanaman, kawasan. Tetapi kejayaan Famox dan juga Grasi Chili ni, apa ramuannya yang kita perlu jadikan dia sebagai satu gerakan massa arus perdana. Bukan Ramana saja, bukan Munir saja, bukan sebahagian Ahnaf saja, tetapi ia sudah menjadi satu benda yang open secret. Malaysia perlu bergerak ke arah itu dalam bidang agro makanan. Faham. Actually kita kena ada mindset kita lah yang pertama. And then mindset kita ni, kita jangan dengarkan banyak kepada mitos. Kat Malaysia ni kita ada banyak mitos on pertanian. Itu tak boleh buat, ini tak boleh buat. Macam contoh saya dulunya bila saya bawa masuk pengering jagung bijirin yang pertama, yang portable mobile dryer, orang gelak kat saya. Orang kata, Petani yang gelak, bukan orang biasa ni. Petani pun gelak, orang-orang tak biasa pun gelak. Lagi gelak besar. Gelak. Dan bila dah jadi, dia kata, ini Ramana aku kenal lah, this is my friend. So ini berlaku. So apa yang saya buat tu pada masa tu, simple. Collaboration, partnership dengan neighborhood country. Orang yang dah berjaya, kita ambil dia punya modul, copy paste. So apa yang berlaku kat sini ni, macam contoh kita punya Dr. Hawa bagi tahu tadi, dia kata ginger is one of the best. Kenapa kita tak buat di Malaysia? Kita buat. Tapi anak-anak muda kita ni, dia terikut-ikut dengan social media and everything, and education untuk mereka nak bagi mengatakan ginger ni adalah salah satu produk yang boleh buat duit. Tak ada orang war-warkan. Dia punya mindset, aku tak nak buat. Kenapa? Kena tunggu 15 bulan, kena tunggu 14 bulan. Sebenarnya kalau dia boleh tunggu tu, dia punya return tu lebih mahal kadang-kadang daripada cili. Dia tak faham. So benda ni yang kita patut buat. Macam contohnya tadi puan kata kita tak ada education fund di UPM dan sebagainya. So saya nampak sebagai institut-institut yang ada ni, dia perlulah bukan hanya saja mengajar mereka untuk buat modul-modul tersebut, tetapi train mereka menjadi seorang businessman. Agropreneur. They have to be trained. So how to train? Kena cerita benda yang betul, how to do it, and make sure they engage with the industry player. Sebab data daripada industry player ni tak akan jadi salah. Sebab saya sebagai seorang industry player, banyak buat research, pakai duit sendiri, pinjam daripada Agrobank dan pinjam bank. And then now dengan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor dan buat projek di bawah IPR, saya sendiri minta buat ginger. Kita suggest to the people, kita buat tanaman sekeliling kawasan. Kenapa kita ada yearly return?
Ini kita kena faham. Fast return, early return and then consistent punya income. Kenapa consistent income? Kita kena buat planting calendar. Ada banyak lagi boleh cerita. So bila benda ni semua dah buat, benda ni semua adalah daripada kita sendiri dan daripada orang-orang di keliling kita. So sebab tu saya selalu percaya copy paste model is most successful. Kenapa? Thailand dah buat berjaya. Vietnam dah buat berjaya. Indonesia, contoh very simple. Dulunya dia sendiri import jagung bijirin daripada luar negara dan kini dia 99.9% dia dah produce sendiri. Jagung bijirin Jagung Indonesia. bijirin dia 99.9% and dia orang ada law dengan ada satu agency with the name Bulog. Mereka akan control price. Make sure feed millers feed mill tak boleh ekspor. Tak boleh ekspor. Kena Bulog jual control. And Bulog control and the feed millers kena beli dengan harga tertentu. This kind of things the farmers in Malaysia needed. It's not that kita deliver ni buat tak. Dia kena make sure benda tu sampai kepada farmers. Ya. That is the Munir most nak tambah tak? Nanti saya nak pergi kepada Anaf. Pengalaman Ramana ini saya rasa Munir pun berhadapan yang benda Lebih sama. kurang benda yang sama juga. Sebenarnya bila kita buat bisnes ni, dia kena ada skala dia. Tak boleh buat macam sepokok, dua pokok. Itu hobi je. Ya, so bila come to the industry, you kena main skala besar. Mindset industri mindset industri. Jadi kena ada. Jadi bila kita pergi pada industri, then you can adopt technology. Itulah dia tak boleh, teknologi akan masuk ya. Ya, dia bila teknologi, you tak boleh tanam 10 pokok sebab mahal. Jadi teknologi ni dia berganding bau dengan keperluan tadi tu. Itu dah sebab dia tadi bila contoh kita nak buat robot memetik cili contohnya. Very good. Latest teknologi. Tapi petik cili. takkan 1 hektar je. Tapi kalau robot tu harga RM1 juta, kita tanam 10 pokok je. ROI mungkin sampai ke tua lah. Anam pun gila. tak nampak lagi. Jadi itu satu benda yang saya selalu tekan pada anak muda, come up. Jadi selalu minda mereka pula how to grow big. Perlunya start dengan sebab besar, itu perlunya cluster, perlunya berkenalan dengan kita networking. panggil networking ya. Berbaik dengan bank ya, gunakan bank saya ada 200 juta untuk IT pula untuk IoT punya ni. IoT. Jadi kenapa kita tak pergi ambil contohnya kan? Jadi gunakan benda itu tapi tak bolehlah kita pergi ke bank. Tapi Cik Munir, ya. Kita tahu 75% petani dalam bidang agromakanan adalah berusia emas. Betul. Berusia lebih macam saya ke atas lah. Jadi macam mana nak convert diorang ni kalau ataupun kita tak lupakan diorang, kita tumpu orang macam Anaf ataupun macam mana? Dia sebenarnya jangan tumpukan kepada 70 tu. Ya. Kita kena tumpu kepada yang sedikit tu. Ini contoh depan kita. Tumpu kat dia, bagi kat dia sejuta tak cukup, bagi 2 juta. Tak cukup 2 juta, bagi 5 juta. 3 kali dah cukup, seperti kita mengajar seorang anak kita. Dia berjalan, dia jatuh. Apa kita buat? Kita tarik tangan dia. Jatuh lagi, kita tarik sampai dia boleh berjalan. Begitu juga dengan agropreneur muda. Petani kita di Malaysia, anak-anak muda kita yang keluar kat universiti, they are very good. Saya banyak anak-anak muda saya dalam pertanian. Daripada universiti yang dalam pertanian, ada yang agronomis, ada yang bagian farm dengan saya. Very good. Sekarang dah jadi usahawan diorang ni. Tapi bila saya tengok diorang ni, bagaimana mimpin diorang ni? Tarik diorang. Memang kena pimpin. Kena pimpin. Tak, sebab berniaga ni kalau kita keseorangan, kita tak boleh pergi jauh. Kalau kita keseorangan. Jadi saya dah mengalami kesendirian dulu, 1996 dan sampai 2011. Kita ingat kita champion ni, hero ni, keseorangan. Bila ekonomi down, kita pun down sekali. Tapi bila kita tukar strategi, secara berkumpulan, berkenalan, berbaik dengan semua, daripada itu bagi ilmu tadi tu. Jadi kita akan lebih kuat sebab kita kenal. Jadi kita macam kami sendiri kita buat juga kerjasama dengan universiti, buat R&D dengan universiti. Kenapa? Orang kata, kenapa perlu universiti? Kita perlukan universiti. Kenapa? Di situlah anak muda yang keluar belajar yang kita perlukan orang. Sebab itu Generasi Cili sampai sekarang ni polisi kami adalah semua tempatan. Pekerja kami daripada dulu sampai sekarang tak ada pekerja asing. Tak ada. Semua tempatan. Alhamdulillah. Jadi orang kata, tak susah kan? Memang susah, tapi kalau kita tidak mula, siapa nak mula? Siapa nak mula dan siapa nak bagi kerja dengan anak tempatan ni? Ya, kalau kita ada fikir risiko, memang risiko, tapi bila kita kata kita usahawan, risiko tu memang ada tapi kena manageable. Akan ada tapi manageable. Itulah mula kita panggil pengurus ladang, ada. pengurus besar IoT ladang dan sebagainya. Nampak? Tak cool ke pengurus ladang begitu? Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya orang selalu katakan bila dalam teknologi ni mereka selalu katakan kotor. Sebenarnya tidak. Di dalam pertanian ni kita terlibat dengan macam contoh kita buat perfume cili. Cili tu boleh convert jadi perfume. Tak pergi ladang pun dia. Jadi ada dalam seorang lab dia. Anak muda ni umur kurang daripada 28 ke umur dia. Sekarang jadi usahawan sendiri buat perfume je. Jadi dia tak perlu tanam cili pun. Ada yang ada. Jadi dia conversion downstream tu banyak. Sangat usaha. Kalau daripada UPM rasa banyak downstream dia ada. Ya. Tapi di mana usaha-usaha nak pick up benda ni?
Saya pernah pergi kepada one of these university. Dia punya design, 50 jenis design. Saya tengok dia punya sensor, everything. Daripada semua diorang ni, semuanya very brilliant. Tapi diorang tak sebenarnya, saya tengok, ini pakai Arduino, ini dah buat. Saya dah jual apa benda tu. Tapi dia tak jual. Saya cakap, kenapa adik tak jual? Saya tak tahulah. Dia tak tahu dah jual macam mana. Padahal benda tu is making money already. 2-3 orang ni. Dia buat sebab dia nak siapkan thesis dia. Tapi sebenarnya, duit tu. Dia tak tahu. Sama je dengan macam saya dah mulakan dengan gerasi cili. InsyaAllah kita akan pergi pada gerasi halia pula. Kita ada 5 core, gerasi cili, gerasi halia, gerasi lemon dan sebagainya. Betul lah yang doktor katakan, halia is very good actually. Tapi di mana anak muda kita? Bukan sebab dia tak nak, sebenarnya kadang dia tahu, tapi modalnya kat mana? Constraint. Nak start dekat mananya? Teknologinya dekat mana? Itu dia. Tanah Jadi, dekat mana? sebenarnya tanah bukan isu sekarang ni. Banyak tanah kita boleh guna. Kalau dulu, ya mungkin. Sekarang ni kerajaan dah banyak dah. Dengan sekarang ni, dengan inisiatif Kementerian Ekonomi, sampai semua state disuruh sediakan tanah. Ya. Jadi kita tak ada masalah itu sebenarnya sekarang ni. Ya. Jadi kita sebenarnya gunakan peluang ni. Ya. Anak muda kena keluarkan. Kalau dah tanam 200, pergi ke 1,000. Dah 1,000 pokok ke 20,000 pokok. Dan cecahlah sampai beratus ribu. Jadi bukan setakat cili, dia banyak lagi. Macam kita cuma saya, cili saja pun dah habis 8 jam dah. Kan? Jadi saya bayangkan lagi banyak lagi kalau kita ada 1,000 crop, ada 1,000 usahawan, dah ada banyak lagi kita boleh gerakkan. Okey, saya nak ke Dr. Hawa, tapi Anaf, dalam ramai-ramai graduan di Institut Pertanian tu dan juga Kolej Pertanian, kolej yang mengeluarkan pelajar ni, berapa persen yang bersama dengan Anaf? Kalau ratio 1/10 berapa orang? 1/100 berapa orang? Itu kita nak tanya, berapa ramai anak muda masuk dah bilang. Kalau yang belajar tu memanglah ramai. Masa belajar tu memang semua minat. Okey. Tapi bila keluar dalam kalau 100% dalam 10%. Jauh sangat. Sebab dia isu sebab dia. Apa isunya? Sebab isu dia yang saya tanyalah ni dah belajar ni, dah ditrain Cik Munir, bukan bidang IT ni, bukan bidang pilot macam Ramana ni. Ini bidang pertanian ni. Sebab isu dia, saya tanya kawan-kawan saya lah yang beli apa semua. Isu dia sebenarnya yang first dia cakap modal. Lepas tu tanah. Aduh, sayangnya. Lepas tu bimbingan, tak tahu nak rujuk kat mana. Aduh, dah belajar dah tu. Sebab saya pun sebenarnya terkena juga sebab bila kita pergi agensi kan. Agensi lah. Dia tak kenal kita. Okey. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Jadi orang pun macam lain lah sikit. Macam pandang sebelah mata lah. Pandang sebelah mata. Jadi benda tu sebenarnya sepatutnya sepatutnya pegawai tu kenalah welcome lah. Bimbing, tarik. Jadi sebenarnya banyak kawan saya macam tu lah. Satu lagi sebab bila yang tu satu, lepas satu tu masalahnya bila tanam, biasa budak muda ni biasalah dia tengok harga nak mahal je setiap masa. Sekilo RM15 cili apa kan? Syok ah. Lepas tu satu lagi harga lah. Harga turun. Lepas tu tak dapat nak cover kebun, tutup kebun, kerja lain. Aduh, macam gaji lah. Macam kat Terengganu tu ada offshore apa semua kan. Ke situ pula. Jadi ke situ lah. Sebab dia orang fikir, pertanian ni memang tak stable lah. Dari segi harga apa semua. Jadi dia orang pun berhijrah lah. Maksudnya belia tak tahan lama lah. Biasa yang kebun pun tak tahan lama sebab isu-isu macam tu lah. Jadi adakah ini tidak didedahkan sejak dalam ketika kursus lagi ataupun bagaimana? Baru nak keluar baru nak fikir? Dia sebenarnya di Institut yang sedang tu dah bagi dah semua benda. Habis tu? Cara buat RP, cara buat paperwork, jumpa siapa, agrobank ke sebagainya. Sebab saya pun mula-mula habis HPS pun, saya call pensyarah saya. Macam mana ni bahagian tanah? Dia tanya, macam mana ni tanah apa semua? Dia cakap, cuba cari agensi. Sebab saya duduk FEDA. Jadi saya cari lah, 7 bulan saya cari tanah sewa. Lama sangat tu. Masa tu 2020 sampai masa COVID tu. Masa COVID, saya duduk cari mana nak bagi sewa. Adalah 2 lot, boleh lah. Setengah ekar. Sebagai permulaan? Sebagai permulaan. Lepas tu kat situ macam, yelah, memang susah sikit lah untuk naik tu, saya ni. Yelah, tadi yang senang lah kan. Slow lah sikit sebab tak ada, macam tu cakap, tak ada sokongan, tak ada ni lah. Kita sendiri-sendiri lah. Kita sendiri-sendiri je. Satu lagi sebenarnya sebab kita pun tak boleh nak salah kepada agensi juga. Betul.
kita atas belia Diri sendiri sendirilah. pun yang kena semangat buat pertanian ni. Sebab dia mindset belia macam tu lah. Dia nak duit cepat. Yalah, itu tak boleh dinafikan. Dia tak boleh dinafikan dah. Ya. Sebab pertanian ni dia fikir macam leceh lah, Lambat, panas lah. Hitam lah, apalah. Itu soalan nanti saya tanya Ramada dengan Munir tu. Jadi Itu biasa, soalan biasa tu. jadi saya pun mula-mula saya pun dapat geran agroponik muda tu, saya 5 bulan. Saya duduk pasang sistem berpara fertigasi. Seorang-seorang. 5 bulan seorang-seorang. 5 bulan. Oh, hebat. Kalau hujung minggu ayah saya tolong. Kalau tak saya buat seorang lah 7 bulan. 5 bulan. Saya buat seorang-seorang apa semua. Lepas tu sampailah ke siap piping apa semua. Lepas tu yang hidroponik fertigasi meja pun saya buat seorang kak. Cuma berteman tali je. Sebab itulah dia budak muda dia kena itulah yang saya showkan. Biasanya orang tanya saya cakap baik pergi belajar dulu, ambil SKM tahap 3 ke. Sebab satu kalau ambil SKM tahap 3 ni kita dapat ilmu untuk survive keluar, maknanya kemahiran tu kan. Betul. Sebab kita keluar tak ada modal. Tapi kemahiran ada. Kemahiran ada. Jadi kita bila kita tak ada kemahiran tapi agroponik muda tu kita dapat grant apa semua. Jadi susah kan nak survive. Sebab kalau untuk pemasangan apa sistem mahal. Mahal, lepas tu kita dapat kuantiti yang sikit. Jadi tu yang masalah yang saya itulah rasa. Lepas tu biasanya budak muda macam itulah kena saya showkan belajar dulu. Lepas tu duduk kat belajar tu buatlah RP. Biasa orang muda pun malas buat RP. Rancangan perniagaan. Betul. Itu pun satu masalah jugalah. Ya. Sebab yelah dia RP ni lepas tu dia dari belajar dah belajar dah didedahkan tapi tak endah je. Tak indah. Jadi adakah ini satu fenomena yang biasa di UPM, di Institut Pertanian kita? Kerana kita berharap yang inilah yang mulakan dulu. Tak payah Cik Munir dengan Ramadhan susah-susah cari graduan kita kan. Kalau di UPM ni specifically di UPM, kita memang mendidik pelajar kita, bukan itu saja, bila dia lepas saja kita ada satu lagi kita panggil inkubasi. Saya dengar tu, saya dengar. So inkubasi and memang berjaya. Berapa percentage kau kata? Percentage yang masuk, yang keluar, yang masuk dan keluar. Yang masuk dan yang keluar almost 100%. Memang dia orang buat. Memang ada di lapangan Because di situ tu memang dihajar, memang dia modul you. Yes. And sekarang ni pula saya rasa lately kita dah terima I think you know this Putra Intan or something like that Itu kita kembangkan lagi untuk ramaikan lagi, bukan setakat pelajar kita, bermakna dengan lain-lain all this young dalam youth. kampus kan, Putra Intan tu dalam kampus kan? Yes. Di UPM. Dengan yang lain-lain juga dan mereka ni tak semestinya our graduate saja. Juga graduates luar, orang luar. Memang kita boleh train them. Kita ada pakar ramai. Things like that. Tapi tuan untuk this, kalau kita lihat this pertanian moden ni lah memang dia berpaksikan teknologi dan kelestarian. Kita tak boleh mesti mampan antara elemen dia yang sangat mustahak policy. Agree Framework. Yes, policy mesti ada. Investment yang mustahak Technology adoption yang kita cerita tadi, of course kelestarian. Okay. So we talk about policy. Sedikit bercerita tentang tanah tadi. Memang kita nampak tanah banyak. But be careful sebab kita dalam persidangan itu telah ditulis, telah di present kawasan untuk tanaman makanan semakin tahun semakin mengecil. Dan saya rasa tahun ini ke tahun lepas only 16% je tinggal. Sehingga kan all these people yang in charge, dia memohon kepada kerajaan kita kena naikkan lagi. Fix and naikkan lagi dan fix. Alright. But then on the other hand, saya juga melihat, alright, ada kawasan-kawasan lain yang boleh diguna sama dan boleh dibenefitkan. Umpamanya kawasan tanaman kelapa sawit. Because I have done a few works in the kelapa sawit.
Imagine kawasan kelapa sawit yang di bawah koperasi dan juga petani saja, bukan yang swasta ya. Gabung Sebab kecil. saya dengar swasta ni susah sikit. This where policy will come in. Tapi yang lain-lain ni dia ada dalam 26% something. So kalau kita boleh buat 25% sahaja kawasan petani tadi atau kawasan pengusaha oil palm tadi, kita akan menggunakan dalam 1 juta lebih hektar ya. Di situ saja I go back to halia. Because we do a lot of halia dan juga tissue culture halia. Be careful ya, bentong sekarang ni banyak dah penyakit ya, bentong accession. That's why we come up with tissue culture ya. Kalau kita buat tissue culture, kalau kita buat halia di bawah this area sahaja untuk untuk this 25%, we can come out in a year basis 12 million ton. We can help actually the country, the farmers, and coming back to downstream. Halia ni Macam-macam boleh buat. yes, macam-macam boleh buat. Sekarang ni the world market ya untuk halia this year lately dalam 4.5% if I'm not mistaken billion. 2027 8.5 billion. Bayangkan. 2029 is 9 billion, 9.1 billion. Ya. Itu world market for ginger. That's why kalau kita tak tekankan ginger di Malaysia, terutamanya ginger ni yang ada mutu Market, ni, yang value ni, Yep. I think Malaysia will lose that, you know. Adakah ekosistem dari sudut pelaburan, dari sudut pendanaan dan juga dari aspek pengurusan kawasan-kawasan industri pertanian sudah ada framework yang jelas supaya bila kita nak go big ini, benda ni dah memang ready dah. Framework akan masuk, Grasi Cili akan masuk, ANAF akan masuk. Macam mana kita mulakan dalam bidang agro community dululah. Macam mana GLC kita masuk, private sector masuk. Tetapi agro ni macam lekeh sangat. Macam CPCP lah. Tapi sekarang kita dah anggap ini sebagai sesuatu yang penting akan high growth, high value. Kalau itu tak berlaku, tak jadilah high growth, high value. Betul tak? Betul. So macam kami saya sebagai industry player, bila saya dah join together with the state government, di mana di leadership my group CEO Dr. Muhammad Khairil, kita ada fruit valley, kita ada tanah seluas 1000 hektar. So dengan kami punya konsep yang kami ada sekarang, apa yang kami buat, kami dah nampak dan identify farmer-farmer yang tengah menyewa dengan kami dan juga dengan funding daripada IPR dan juga Kementerian Pertanian. So apa kami buat? Kami buat one stop center di situ, di mana kita planning untuk mereka dan juga my group CEO telah pun buat perjanjian dengan Jepun, di mana kita nak import buah-buahan dan juga sayur-sayuran ke Jepun, di mana kita dah ada planning untuk farmer kami. Kita educate mereka. Kita tak bagi dia orang Januari tanam ni, Februari kita tak bagi. Kita dah ada sistem di mana kita dah collect the big data, kita dah insertkan dalam sistem tu. Farmer A dia kena tanam cili pada bulan ni. Farmer ni sekian-sekian dia kena achieve. Kalau tak achieve, kita tahu kenapa dia tak capai KPI dan apa dia punya kelebihan bila dia berada di fruit valley tu. Bila dia berada di fruit valley tu, kita boleh monitor dia orang punya growth position dan kita menggunakan agronomis kami sendiri. Kami guna one stop center machinery kami sebab machinery ni menggunakan capex yang banyak. Mahal. Modal tu kalau daripada mereka pergi beli, mereka just tak mampu. Kita menolong mereka. So daripada sini dia orang nampak the way of doing agriculture in a better way. So kita dah tolong. So KPS iaitu Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor dan saya anak syarikat Cell Agro Solution dan kita dah buat yang terbaik dah. So kita nampak sistem tu lebih berjaya. So tanpa teknologi memang tak boleh berjaya. Dan itu yang sangat penting. Adakah ini hanya di Selangor dari pandangan FAMOX ataupun dah berlaku banyak negeri ataupun ada negeri yang ketinggalan belakang? Nama je lapang padi tapi padi pun tak cukup tan ni. Okey. Ini saya kena akui negeri Selangor adalah negeri pertama yang melakukan benda ni dan tak apa, kita jadikan sebagai model. Tak apa, dan ini akan menjadi satu contoh yang terbaik dan saya harap semua negeri-negeri boleh ikut sebab kita dah buat benda tu sebab tanah yang 1000 hektar tu kita dah nampak dan kita dah buat dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, datang tengok. So kita boleh tengok kita punya model tu cukup berjaya. Dan ini akan menjadikan satu sumber inspirasi di mana kita boleh nampak pertanian moden yang dilakukan di Fruit Valley ni boleh membuatkan ataupun boleh melahirkan lebih ramai usahawan dan mereka akan jadi lebih seronoklah nak buat pertanian ni. Pertanian ni no more dirty.
Cik Munir, ketika saya berbual Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu, cerita pasal padi, cerita pasal padi. Mungkin pandangan Cik Munir dalam bidang ini. Dia kata sekarang kita adopt sistem SSB yang sekincan tu di negeri-negeri yang dulunya low dia punya yieldnya seperti di Kedah dan juga di Perlis, sekarang dah mula di Kuala Muda dan juga di Besut, Terengganu, dan tak lama lagi ada di Johor dan sebagainya. Dia kata sampai sekian-sekian tan kita dah boleh sampai 70%, 80% sara diri Malaysia tentang padi dan beras. Tetapi dari aspek industri, bagaimana industri boleh melihat perkara ini sebagai satu high growth, high value? Bukan hanya kita nak sasar SSR tu, tetapi ia akan menjadi satu ekosistem yang akan menaikkan taraf sosioekonomi masyarakat termasuk para petani moden kita. Cik Munir. Itu saya rujuk pada padi lah. Ya. Satu pertanian yang lama ni. Ya, kalau itu ialah itu kita cuba perbaiki dari segi padi lah. Ya. Dia tidak terhad ke situ je. Kalau dalam baik cili, terung dan sebagainya ya. Dia punya kita panggil ni nak naikkan nak naikkan bagaimana kita nak tukar cara supaya nak tinggikan produktiviti lah. Bukan setakat di dalam kita panggil ni kita panggil pengeluaran saja. Tapi sebab kita cerita pasal balik pada usahawan sebenarnya, petani ni. Jadi elemen kat situ kita boleh tanam. Contohnya ambil cili lah ambil cili. Ramai yang dulu menanam cili dia terdedah kepada lambakan. Mana nak jual? Itu satu dia. Jadi itu jadi sama juga benda lain di mana kita nak jual. Jadi benda-benda ni yang bila kita ada elemen of teknologi tadi bagus. You ada elemen of pengalaman bagus. Ada elemen of kita panggil ni pergi ambil kursus tanam cili. Bagus. Ambil PhD dalam tanam cili contohnya kan. Ada satu elemen yang penting kat situ. Dari segi pemasaran, marketing dia kata. Dan marketing ni pula bukan benda yang kita belajar sehari. Dan dia dipelopori oleh generasi ke generasi dan generasi. Dah ada sistem. Jadi benda itu yang kita kena fokus sebab macam padi tadi usahawan tu dia tak jual dekat kedai. Dia hantar ke kilang, segmen dia berlainan. Dia punya ada kilang mil dan cerita. Jadi ekosistem dia tu kalau dengan yang tadi yang banyak petani kat Malaysia yang kecil-kecil ni yang keluar dari universiti, dia keluar nak tanam rock melon nak tanam tembikai sikit lah, nak benda yang dia belajar sikit kat universiti dia nak kembangkan. Bagus sebenarnya tu. Tapi dia tak tahu macam mana nak pergi besar tu. Kan tanam banyak nanti tak terjual pula dia kata. Saya tanam sikit-sikit. Apa dia buat? Dia dengar dekat kedai Aceh, cili RM16. Bagus ni dia kata. Dia masalah tu ke kedai Aceh tu. Dia tanam 200 pokok okey boleh jual. Wah, nampak duit dah. Wah, bagus ni. Return dia kata profit 100%. Okey, tanam lagi seekar. Banyak sangat pula dia kata. So lepas tu makin besar last tak dia jual. Jadi sebab Aceh cuma boleh ambil satu kedai 50 kilo je. Tapi dekat dia punya highlight dia ada 30 guni. Kan ada betan lagi macam mana nak jual. Jadi benda ni akan menjadi isu, dia akan cuba kita panggil mulalah kat sini terpaksalah Mardi, Fama terpaksa masuk campur semua kan. Fama pening kepala macam nak tolong dia pula kan. Bukan 6 seorang ni, ramai ni. Jadi benda kita banyak isu. Jadi benda ni pun salah satu yang sangat penting selain daripada kita keluar dan kita tahu bagaimana nak membuat tadi tu, kita kena tahu adakah benda yang saya nak buat boleh dijual. Bagaimana itu, sebab itu penting kita apa solusinya dalam hal ini? Dia solusi di sini kita panggil dalam berniaga ni kita kena tahu ekosistem perniagaan tu. Kalau kita nak buat cili, siapa ekosistem? Siapa kedainya? Mana pemborongnya? Apa keperluan industri? Kita boleh main tanam. Tahu saya nak tanam sebab apa? Sebab bapak dia 10 ekar, so tadi saya tanam 10 ekar. Itu salah tu. Dia kena fikir mana saya nak jual? Dan kalau nak jual kat kilang, jangan bermimpi harga RM16. Itu silap dia situ. Sebab bila dia kata, saya nak tanam 5 ekar lah, minta pergi ke bank, kebetulan lulus pula. Kan, pinjam satu bank RM100,000. Tanam cili, beranggapan bahawa akan jual RM16. Sekali bila keluar, harga jatuh jadi RM7. Tanya kilang pula, kilang kata saya beli RM5 je. Sebab saya import RM4. Saya nak RM5 je. Ambil Vietnam RM4. Jadi sebab itu, bila kita buat benda ni, secara ni kita tak boleh kita menggunakan harga yang tadi itulah. Jadi segmen kat sini, kalau kita nak bangunkan petani-petani usahawan ni, kita kena tahu harga kita tu kena sesuai dengan keperluan industri tadi. Kalau saya kilang sos, takkan saya nak beli cili lagi mahal daripada kilang dia. Dia jual sos juga. Dia beli cili RM3, saya beli cili RM8. Macam mana saya nak jual sos tomato ni? Sos ni mesti mahalnya sebab saya punya input mahal. Jadi kalau ada anak muda macam ni, boleh jual murah sama dengan harga dia, saya akan ambil berapa tan, 20 tan, 30 tan, dia tanam 100 ekar pun saya akan beli. Sebab harga saya sama dengan harga dia.
Jadi benda macam ni yang kita kena tahu. Tapi kita ada agensi seperti dulu kita ada, sekarang ni ada PPK, peladang kawasan, ada Fama dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlampau melihat hal berkaitan pemasaran ini kepada agensi. Tetapi saya rasa Ahnaf, Ramana dan juga Cik Munir dah melangkaui agensi dah. Dia go to industri, go to pemborong kepada pemain-pemain yang besar. Bagaimana itu? Adakah kita hanya akan membuka satu pasaran baru ataupun kita complement dengan pemasaran itu? Ya, kita tidak boleh melihat bahawa contohnya bila kita dah ada farma dan maknanya kita kata okey, saya tanam sebanyak mungkin nanti saya hantar ke farma, itu salah tu. Ya. Jadi kita melihat bahawa kita begitu senang berniaga. Takkan begitu senang. Kalau macam tu baguslah kerajaan pergi keluarkan 1 bilion tanam banyak bagi ke farma jual. Kita tak boleh macam tu. Ya. Dia itu sebab tadi bila kita nak kita panggil ni nak membuat perniagaan tu, dia tak boleh kita melihat inilah agensi yang 100% saya kena tahu saja. Kita sebagai usahawan kita kena tahu siapa lagi di pasaran sana. Pasaran luar kita ada 9 bilion lebih sekarang population, tak silap saya, di dunia ni. Jadi macam mana ke pasaran Turki, pasaran UK, pasaran Saudi. Contohnya downstream. Kita selalu lihat kepada fresh chili je. Nak jual fresh chili je kerjanya. Tapi bagaimana dengan serbuk chili? Downstream. Contohnya sekarang ni garasi chili kita buat satu perfume chili. Kita ada 2 sekarang. Serenity dengan jadi perfume ni kita test untuk daripada orang daripada Arab. Mereka suka bau yang tu. Jadi kita sekarang kita extract chili tu, kita tukar itu, kita jual ke dalam US dollar. Jadi nak jual US dollar kan nak 2 RM. Jadi kalau saya boleh jual US dollar RM5, darat dengan 5, dah RM25. Berbanding dengan saya jual tadi sekilo RM16. Sekarang ni sekilo RM25. Jadi itu contoh-contoh yang saya katakan kita kena ada ilmu itu. Baru kita lihat kepada okey bagaimana tanam cili. Actually dia macam ni. Nak engage dengan big player ni kita kena ada konsistensi. It's bukan hari ni macam tanam, besok dah ni dan lagi 3 hari dah hilang. Sebab bisnes pertanian ni kita tengok dia sebagai, kita kena tengok dia jangan saya setiap bulan. Kita ni agropreneur, kita kena lihat dia sebagai annual return. So maksudnya keuntungan kita ni adalah berdasarkan setahunan. So kita kena ada planning for setahun dan juga kita kena ada plot selalunya kalau berkata pasal chili lah. Kita kena ada plot A, plot B, plot C. Kenapa? Setiap 90 hari dah membesar dan dia akan grow another 90 days plus and dia akan habis. So next plot pula. Mesti kena ada. So kebanyakan orang apa yang mereka buat mistake ni, habis. Lepas baru tu nak tanam baru. Masa tanam tu okey lagi. Tapi dia akan pakai duit yang dia harvest tu untuk nak bayar gaji pekerja. And then what will happen? Masa tu harga cili dah jatuh dah. So macam tuan kita bagi tahu tadi, kita kena engage. Kalau katakan kita tak boleh engage dengan end market, kita just engage with the factory tapi dengan harga yang konsisten. Kita fokus kepada production. Sekarang masalahnya saat orang kita saya nak tanam cili. Sebab masa tu harga cili mahal. Suddenly dia lepas 1-2 minggu dia kata saya nak tanam timun. Konsistensi tu tak ada. So bila nak engage dengan big player, konsistensi tu important sebab kena supply tanpa non-stop. Itu yang penting. Contoh jagung ke, contoh cili ke, contoh anything. So when you do that, big player loves you. Itu yang penting. Adakah ini sedang diterokai dengan cara-cara rakan-rakan yang lebih senior, yang lebih berjaya ni, Ana? Saya pun baru lagi dalam 3 tahun. Untuk teroka buat sendirilah bidang pertanian, belajar dah lama. Tapi dia baru praktis ni 3 tahun ni. Yang baru buat betul-betul syarikat sendiri 3 tahun. Maknanya pasaran tu memang mencabar jugalah. Itu memang real tak boleh nafikan. Penat ni tanam ni. Siapa nak beli kita punya sayur ni? Kalau macam di Terengganu, dia sebenarnya dia kat saya di sana dia ikut market. Kalau market kat sana kecil sikit market dia. Biasanya kalau big player pun dia akan hantar keluar. Ke Selayang ke Singapura. Selangor lah maknanya. Jadi macam kalau big player hantar kat Terengganu akan jadi lambatkan lah. Lambatkan dia akan tolak balik kat kita. Harga murah. Harga murah lah. Jadi macam mana Ahnaf deal dengan mereka? Biasanya saya deal dengan mereka, biasanya saya hantar pasar borong. Ataupun setakat ni saya ada jugalah pernah sekali kena tolak balik. Sebab 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 lambatkan. Jadi saya plan lebih saya ialah pergi cari kedai makan.
apa semua. Kat situ boleh survive sebab saya dengan kuantiti kebun Kecil saya lagi tu lah. kecil lagi, maknanya boleh lagi lah boleh ikut lagi model tu lagi. Untuk model tu Tapi lagi. dah besar tak boleh tu. Mungkin pada akan datang mungkin saya pun kena supply kat luar kat untuk cari pemboron-pemboron untuk ambil cili tu semua. Ya. Jadi akhir sekali Dr. Hawa, dalam seminit ini adakah Dr. Hawa yakin, kerana ni Dr. Hawa penyelidik lama dalam bidang ni, dengan ekosistem yang kita dah cinta panjang ni, precision, IoT, AI dan sebagainya, big data dan penggiat-penggiat anak muda, adakah kita berada di landasan yang betul untuk kita, mungkin tak payah lama, mungkin 5 tahun akan datang kita dah boleh achieve goal high growth, high value ni? Saya rasa high growth, high value ni kita dah bercerita lama dah. Betul. This is not the first time. But I just want to go back first, satu tentang marketing tadi. Marketing ni 1984, the first time saya dengar, sebab saya mula bekerja, dengar ada masalah. Sehingga persidangan hari itu pun kita dengar benda yang sama. Alright. So dalam persidangan satu daripada rumusan tu is to look at pharma. So sorry lah tapi look at, kebetulan dia agensi untuk marketing. Kita memang selalu bercerita dengan anak muda atau industri, pergi cari marketing sendiri. But come on, dia dah buat yang itu. So dia tak perlu pening kepala nak fikir bersama pemasaran. So kalau kita nak benda ni pergi jauh, tanaman semua senang Sorry to say, senang angkut lah. Dia ada challenge masing-masing. Tapi kalau dah tanam sebanyak mungkin, alih-alih tak boleh nak market. Menangis. That's how people just move away. So marketing ni sangat-sangat mustahak. Menarik. Jadi saya rasa kementerian, kalau sebab pharma ni, I think you all have the same idea. Tak berani nak bercakap je saya tengok. Jadi kena lihat apa tugas bidang dan kan itu saja. Saya rasa MITI pun pernah menolong dan MITI juga boleh mainkan peranan di situ. Tapi mainly di dalam pertanian, Kementerian Pertanian, you have to look into this. Dia jadi leader lah kan. Yes, so dalam itu memang dah kita kata kena look into. Ke kita kata tutup aja farmer buat benda. Okey, terima kasih Ramana Kinaidu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Fairmox Plantation. Terima kasih Cik Al-Ahnaf Muhammad Roslan dari Al-Naflan Enterprise, Cik Munir Asim Abdullah, pengasas Gerasi Chili, dan Prof. Madya Dr. Hawa Jaafar, Fellow Penyelidik Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan. Semoga ada manfaat perbincangan Dialog Poket Rakyat pada malam ini untuk anda semua. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.